Memperkatakan perkara yang berkaitan dengan rukun solat. Rukun solat. Jadi kita telah jumpa rukun yang pertama, iaitu niat. Rukun yang kedua iaitu takbir. Sebenarnya seperti mana kita sebut sebelum ini, tidak ada antara niat dengan takbir ni mana satu dahulu, mana satu kemudian. Dia bukan mana niat dahulu kemudian baru takbir, atau takbir kemudian datang dengan niat. Tapi kedua-duanya hendaklah disekalikan. Allahu Akbar, di situ berlaku niat. Dan niat kita dalam takbir. Cuma sebagai kita beradab dengan hadis Nabi, bila Nabi kata innamal a'malu binniyat, bermula segala amal sahnya dengan niat, maka dia letaknya niat nombor satu, dan takbir nombor dua. Bahkan ini yang kita sedang nak katakan. Yang ketiga pun sebenarnya yang ketiga ni adalah dia merangkumi semua, iaitu rukun yang ketiga ialah qiyam. Dalam solat kita akan jumpa dua jenis rukun. Satu rukun yang bercampur, satu rukun yang bersendirian. Dipanggil mustaqil dengan masyhur. Kita sedang nak berkatakan tentang rukun qiyam. Qiyam ni adalah rukun yang bercampur. Dalam dia rukun, dalam masa yang sama dia juga syarat. Itu makna rukun yang bercampur. Rukun yang dia juga adalah syarat. Kita tengok apa yang nak berkatakan di sini. Dia kata dan yang ketiga, daripada rukun solat, rukun sembahyang, qiyam. Rukun sembahyang qiyam. Jadi yakni berdiri. Maksud qiyam ialah yakni berdiri pada solat fardu. Berdiri dalam solat fardu. Dan disyaratkan dia dengan dibetulkan tulang belakang. Berdiri lurus. Disyaratkan dengan dibetulkan tulang belakang. Jikalau dengan bersandar sekalipun, kena berdiri walaupun kita terpaksa bersandar, baru boleh lurus. Bahkan kena berdiri walaupun dengan pertolongan tongkat. Satu orang tak boleh berdiri kalau tak ada tongkat. Wajib dia pegang tongkat untuk memberikan dia keseimbangan badan supaya dia boleh berdiri. Ataupun dengan tali, katakan diikat tali ke atas, ke bawah dia lepas dengan tali. Dengan berpegang kepada tali dia boleh berdiri. Dia pegang walaupun tangan tak sih, pegang tali. Ataupun dengan dia sandar diri dia kepada tiang, kepada dinding. Kalau ada tiang, ada dinding, dia boleh berdiri. Wajib dia berdiri. Ataupun dengan cara dia upahkan satu orang. Dia ada duit, tak ada kemampuan, maka wajib dia upah. Awak boleh tak tolong pegangkan saya supaya saya tak jatuh terlumpat, saya lemah, tak bertenaga. Melainkan kalau awak pegang, saya boleh berdiri. Maka wajib dia bagi duit. Nah, orang yang pegang. Bila dengar dia baca dah ada rokok, papa dia bagi dia rokok. Bila dah habis, angkat dia bangun sujud. Bila nak turun sujud, pimpin dia turun sujud. Wajib. Sampai ke tahap itu, tahap wajib. Itu kalau ada duit. Kalau dia nak tak ada duit, tak ada siapa nak bantu, tolong pegang, tak ada siapa nak bantu, bagilah duit. Kalau free dia mana boleh. Jadi tak ada daya, tak ada upayaan nak bayar duit, bolehlah dia terus duduk. Jadi solat sambil berdiri ini rukun. Maka kita tengok hari ini banyak orang memudah-mudahkan. Banyak orang sembahyang sambil duduk atas kursi. Di masjid-masjid banyak disediakan kursi, di tepi-tepi disediakan. Maka dia sembahyang duduk. Sedangkan kursi tadi di datang itu sambil dia berdiri.
Dia masuk masjid sambil dia berdiri, dia berjalan berdiri. Kenapa boleh berjalan? Kenapa boleh angkat kursi? Tapi bila solat duduk tak sah. Jadi jangan duduk. Melainkan kalau kita berdiri sekian tempoh, kita duduk dan goyang. Berat badan kita dah tak seimbang. Kita mungkin kalau terus jatuh, kepala dah mula pening. Duduk. Macam kita solat atas kereta api. Kereta api melejit, dia goyang kuat. Kita kena pegang dia punya besi ni. Duduk, goyang. Pegang, wajib kita pegang. Jangan duduk. Pegang besi. Yang sebelah lagi kita letak tangan, pegang. Goyang. Wajib ni. Mereka tak ada apa nak pegang. Macam kalau saya tengok kereta api di India besar dan tak terasa. Kita Allahu Akbar, dia tak goyang. Sikit-sikit saya. Wajib kita berdiri. Solat wajib berdiri. Atas kapal, atas sampan, kalau boleh berdiri. Tapi kalau sampan dia kecil, kita berdiri, dia goyang, mungkin kita jatuh, duduk. Kalau hilang kemampuan, tak boleh berdiri, boleh duduk. Saya pernah tengok seorang ulama di Madinah. Dia memang kemampuan dia berdiri ada. Dia berdiri. Tapi dia tak boleh nak lipatkan kaki. Bila dia sujud boleh, nak duduk atau dia sujud tak boleh. Itu masalah. Dia tak boleh nak lipat. Kalau dia duduk, dia tak boleh duduk bersila. Dia duduk, lutut dia mesti angkat. Atau dia duduk, kaki dia mesti menunjukkan ke depan. Dia tak boleh nak bengkokkan kaki dia. Kerana dia ada pernah cedera, accident tak apa. Jadi dia tak boleh nak bengkokkan kaki dia. Maka bila dia solat, dia ulama besar, orang tengok. Di Madinah ada satu masjid nama Masjid Nur. Dia jadi orang yang bertanggungjawab dalam Masjid Nur. Jadi bila solat, dia ada satu kursi yang kecil, yang boleh lipat. Bukan kursi besar-besar ini, lipat untuk saiz dia duduk. Kursi itu akan dilipat, letak di belakangnya. Orang belakang boleh berdiri solat tak terganggu dengan kursi yang kecil tadi. Jadi dia solat, dia makmum. Bila imam rokok, dia rokok. Bila imam sujud, dia sujud. Bila imam duduk atau dia sujud, dia bangun duduk atas kursi. Dia tak duduk bawah kerana dia tak nak bengkokkan kaki dia. Dia duduk atas kursi. Bila imam sujud, dia turun sujud. Imam bangun, dia berdiri semua macam biasa. Cuma masalah nak bengkokkan kaki. Jadi dia gunakan kursi itu untuk duduk ketika tak boleh duduk. Dan semua dia berdiri. Jadi masalah kita di setengah yang kita lihat hari ini, dia mungkin dia ada masalah sukar. Kalau dia turun sujud, dia tak boleh nak bangun badan dia berat. Tapi dia boleh mula dengan berdiri. Kena berdiri. Jadi kalau dia mula solat terus mula dengan duduk, tak sah solat. Tak sah. Itu kita kena jaga. Memang akan tiba masa kita uzur, kita tak boleh nak berdiri. Mulakan dulu. Mulakan Allahu Akbar. Dalam beberapa ketika kita dah mula goyang. Duduk lama kita dah rasa stabil. Bangun tadi. Bangun lama kita rasa dah hilang kemampuan duduk balik. Begitulah kedudukan dia dalam solat fardu. Wajib berdiri. Sebab tu dia kata di sini, dan ketiganya daripada rukun solat ialah qiyam, yakni berdiri pada solat fardu, dan diisyaratkan dia dengan dibetulkan tulang belakang. Belakang mesti sama. Dan jikalau dengan bersandar sekalipun, maka jika berdiri cenderung sekira-kira tidak dinamakan berdiri, tidak sah solatnya. Kalau kita tunduk, macam kita memang kita tak boleh nak berdiri lurus, kita kena angkat sikit, cuba. Kalau hilang kemampuan, memang ada orang bila dah sampai peringkat tua dah bongkok.
berjalan pun bongkok, kalau solat pun bongkok, berdiri juga. Tapi walaupun dalam keadaan bongkok, itu bila dah hilang kemampuan, buat apa yang terbaik. Jadi kena berdiri. Ini perkara yang kita sebut sebagai solat fardu, kena berdiri. Dan jika lemah ia daripada berdiri, sekira-kira musyaqqah yang akan menghilangkan kekhusyukan. Kalau kita tak boleh berdiri, musyaqqah makna susah, sakit lutut, sakit, tak boleh berdiri, ataupun berdiri sekejap saja dah tak boleh dah. Memang pagi tadi saya jumpa satu orang Pak Haji, umur dia 85 tahun. Dia kata, Ustaz, lutut dah tak boleh makan, dah tak boleh tenaga lah. Cuma dia kata, saya takbir saja, lepas takbir saya duduk. Itu dah okey, dah boleh berdiri. Dalam keadaan mana, kalau berjalan pun dia kata, kalau berjalan jauh, cuma pakai tongkat, kemudian berjalan berhenti. Bila solat takbir Allahu Akbar, tak boleh lama. Itu dah goyang. Saya duduk, boleh ke? Dia kata boleh. Buat apa yang terdaya. Jangan langsung duduk sedangkan boleh berdiri. Macam ada orang dia, kita kata dia kaki sebelah, kaki sebelah dia pakai kaki palsu. Yang masalahnya, bila dia solat, dia buka kaki dia dan dia duduk, itu tak boleh. Sepatutnya pakai kaki palsu itu dan solat dengan keadaan ini. Jadi jangan ditanggalkan kaki, dia pun duduk sebab dia kaki sebelah. Sedangkan sepatutnya dia kena pakai kaki tadi untuk menyokong dia supaya ada kekuatan, supaya dia boleh solat sambil berdiri. Ini rukun. Dia kata, dan jika lemah ia daripada berdiri sekira-kira musyaqqah yang boleh menghilangkan kekhusyukan, tak boleh, mana tak boleh nak memberikan tumpuan yang sepenuhnya, kerana kaki yang uzur tadi, sah ia solat sambil duduk. Kalau kita tak boleh berdiri, kita solat sambil duduk, pahala dia penuh. Orang yang ada kemampuan berdiri dapat sekian pahala. Orang yang tak ada kemampuan, hilang segala tenaga, dia tak mampu untuk berdiri, maka dia solat sambil duduk, pahala dia penuh macam orang yang solat berdiri. Bahkan dia boleh menjadi imam. Sebaik-baik duduk bawah daripada duduk atas kursi, duduk bawah. Tapi kalau nak duduk juga atas kursi boleh, dan dia boleh jadi imam. Walaupun hari ini kita tengok imam bila dah uzur, dia tolak orang lain. Katakanlah tempat tu tak ada dah, orang pun mengharapkan keberkatan imam atas sebab telah lama berkhidmat menjadi imam. Orang tua yang sikap dia disenangi oleh masyarakat dan orang nampak keberkatan dia, orang minta, tuan teruskan jadi imam. Dia kata, saya terpaksa duduk, boleh ke? Boleh. Imam duduk di bawah, makmum semua berdiri, maka imam duduk, boleh tak masalah. Sebaiknya duduk di bawah. Tapi imam nak duduk ni, tuan-tuan, perempuan dan dimuliakan, dia mempunyai berbagai bentuk duduk yang boleh kita duduk. Nak duduk macam mana pun boleh. Kita ada pilihan pertama, duduk kita ialah dipanggil duduk tawarruk, iaitu duduk macam tahiyat akhir. Itu duduk. Yang kedua dipanggil duduk iftirash. Ini seafdal duduk, iaitu duduk seperti tahiyat awal. Duduk iftirash. Ataupun kita duduk yang ketiga dipanggil duduk tarabbuk, iaitu duduk bersila pun boleh. Ataupun kita duduk dengan pacakkan lutut, itu boleh. Atau kita duduk dengan kita jadikan kaki kita ke hadapan, unjurkan ke depan pun boleh. Ataupun kita duduk atas kursi. Macam saya cerita tadi, orang alim bila dia sujud baru duduk atas kursi. Macam sekarang banyak orang duduk atas kursi, tapi masalahnya
dia tak berdiri dengan mula dan dia tak cuba turun sujud. Kita nak tanya orang yang duduk ke kursi ni, boleh tak turun? Nak sujud bawah tu boleh tak? Kalau dia kata turun, tak boleh turun, okey lah, dia boleh syaratkan. Ini boleh turun, tapi sebab atas kefahaman yang cetek, dia anggap bila dah duduk tu memadai dengan mengisyaratkan rukuk dan sujud. Itu tak sah. Tak sah. Sedangkan kalau kita tanya Tuan Haji, boleh tak Tuan Haji turun sujud? Tak kira turun macam mana. Turun tangan sebelah, letak pula tangan sebelah lagi, letak pula lutut satu, lutut sebelah lagi, baru boleh. Mengambil sedikit masa, wajib dia buat. Tak memadai dengan mengisyaratkan kepala dengan bongkok untuk rokok dan bongkok lagi ke bawah untuk sujud. Itu tak sah. Jadi banyak orang sembahyang atas kursi ni, dia tak mau mengambil berat atau menitik berat masalah rokok dan sujud. Jadi kalau dia duduk, bila nak rokok, dia bangun dan rokok. Bukan dia rokok sambil duduk. Dia bangun macam saya buat contoh. Katakan saya solat, Allahu Akbar berdiri. Bila saya baca Fatihah, sebelum baca surah, kaki dah goyang, saya duduk. Bila habis saya baca surah lakum dinukum waliyadin, saya berdiri, rokok. Sami Allahu Akbar. Kemudian saya turun sujud. Turun macam biasa. Nak duduk tak boleh, bangun duduk atas kursi. Kemudian turun sujud. Kemudian bangun untuk rakaat kedua, berdiri, duduk balik. Bila nak rokok, bangun, rokok macam biasa. Boleh. Kita tengok dia boleh duduk. Kalau dalam majlis pengajian dia boleh duduk, dia boleh tundukkan belakang, dia boleh bongkokkan. Tapi kenapa dibuat mudah? Bila nak rokok, dia hanya sekadar mengisyaratkan bongkokkan kepala. Itu tak betul. Itu solat tak betul. Dia kena berdiri dan rokok. Dan lebih lagi sujud, dia kena turun sujud ke bawah. Itu dia punya kedudukannya. Jadi kita, maknanya kita cuba, melainkan kalau hilang kemampuan, kita terpaksa hanya tunduk dan isyarat, itu akan kita jumpa. Tapi kalau kita boleh buat dalam solat fardu, ini semua kita bincang dalam solat fardu. Dia kata, dan jika lemah daripada duduk, kalau dia tak mampu dia duduk. Duduk apa cara pun boleh. Kita letakkan bantal, kita sandarkan belakang, kita duduk sampai ke tahap duduk tadi. Saya sebut bahawa duduk atas kursi pun duduk, memang satu cara daripada duduk. Itu bila dah hilang kemampuan. Lepas tu dia kata, dan jika lemah ia daripada berdiri, sekira-kira musyakkah ni mana susah, susah sangat nak berdiri, tak boleh, lutut ini bagi orang kaki patah, dia tak boleh nak berdiri, ataupun walaikumsalam, apa-apa keadaan yang membuatkan satu orang tak boleh. Kalau berdiri tak ada tumpuan. Macam kita bila dah sakit, kepala pegat, pening, orang tua dah usul, kalau berdiri je dia naik macam berputar, maka dia boleh duduk. Kalau dia pening kepala, dia boleh duduk. Maka solat yang mana seorang yang uzur tadi, yang berkeuzuran, tak mampu untuk berdiri, melainkan kalau nak solat kena duduk, maka itulah tahap bermulanya dia boleh menjamakkan solat. Dia boleh jamak solat. Kalau dia sakit, satu orang terbaring sakit, bila nak solat ambil wuduk, tak boleh berdiri. Kalau berdiri memang jatuh. Jadi dia terpaksa solat sambil duduk. Maka di sini dia dah mula boleh jamak. Dia panggil jamak sakit. Kita ada 3 jenis jamak. Satu, jamak dalam perjalanan musafir. Yang kedua dipanggil jamak hujan. Yang ketiga ialah jamak sakit. Jadi difatwakan boleh kita
jamak solat tapi bukan qasar. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Tapi boleh dikumpulkan dalam satu waktu, sama ada takdim ataupun takhir. Boleh jamak, kita jumpa orang tua kita, bapak kita, keluarga kita, siapa saja yang sedang uzur, kita suruh dia jamak. Dia dah tak boleh berdiri sembahyang, kena duduk, maka boleh dia jamak. Jadi itu kalau dah sampai tahap uzur yang macam itu. Tapi kalau uzur yang tak sangat, macam sekarang ni boleh berjalan walaupun dengan tongkat, boleh buat urusan-urusan, cuma tak kuat nak berdiri lama, tak boleh. Dia buat takbir, dia duduk, itu tak ada jalan. Tengok dia kata lagi. Dan sah ia solat sambil duduk. Solat duduk sah. Dan jika lemah daripada duduk, kalau tak upaya duduk, ini dah sampai tahap dah lebih parah, tak boleh duduk lah. Apa nak buat? Maka hendaklah dia berguling, iaitu mengiring. Hendaklah dia mengiring di atas lambung kanan. Itu afdal daripada lambung kiri. Dia kena mengiring balik. Kiblat di sana dia balik macam ni, muka dan dada dia ke arah kiblat. Bila ditakbir Allahu Akbar, bila rokok dia bangun duduk, rokok tunduk, dan sujud macam biasa. Sujud macam biasa, sujud anggota semua letak macam biasa. Cuma bila habis rokok sujud, nak baca tahiyat ataupun nak bagi salam sambil berdiri. Itu kalau dia masih ada upaya untuk rokok ataupun untuk sujud. Kalau tak boleh lagi, apa cerita dia? Dia kata, dan maka hendaklah dia mengiring di lambung kanan lebih afdal daripada lambung kiri, sebelah kanan. Kalau sebelah ni tak boleh, dia bagi sebelah kiri. Yang penting muka. Macam mana kita letakkan jenazah dalam kubur, kita letak jenazah, kita bagi dia mengiring, supaya dapat dihadapkan muka dia ke arah kiblat. Itu suatu yang wajib dalam kita mengemumikan jenazah. Maka katakan ini jenazah, kita letak dia bagi mengiring. Bukan letak terletak, tak mengiring, muka dan dada dia ke arah kiblat. Macam itulah cara kita solat. Dan jika lemah ia, kalau tak boleh mengiring, maka solat dia dengan melentang di atas belakangnya. Kalau tak mampu mengiring, uzur dah sangat, kita bagi dia terlentang. Sebab itu kadang-kadang kita punya masyarakat kita yang menjadi banyak keliru, tidur kaki ke kiblat, boleh ke tak boleh? Kadang-kadang kita tengok orang tidur kaki ke kiblat. Sebenarnya tidur ke kiblat, kaki ke kiblat, macam berlaku dalam solat. Kalau kita solat terlentang ni, katakanlah ini badan seorang yang sedang uzur, dia tak boleh nak mengiring, dia sudah terlentang, maka kita buat bagi dia terlentang. Cuma kita tinggikan kepala dia, bahagian belakang dan kaki dia, maka dia solat. Mana kiblat? Ini arah kiblat depan, arah kiblat. Maka dia tidur, sambil tidur dalam keadaan terbaring dah. Ini memang dah uzur sangat. Saya baring, dia bertakbir Allahu Akbar kepada dia. Dia baca Fatihah, kemudian rukuk, angkat sikit. Subhanallah, sujud, angkat lagi sikit. Itu dia punya cara. Kaki ke arah kiblat. Jadi sebab itu, kalau kita nak tidur, kita di rumah, kita nak buatkan katil kita nak arah mana, kita arahkan ke kiblat, kaki ke kiblat, bukan kepala ke kiblat. Walaupun masyarakat kita anggap tak boleh kaki ke kiblat, tak, kaki kena ke kiblat. Cara bila kita, dia tak ada masalah kaki ke kiblat. Dia tidak kita kata, itu biadab. Apa biadab? Dia kaki, tak ada masalah kaki kita arah kiblat. Bahkan kalau kita ingat kita mandi arah kiblat,
Bahkan suami isteri pun kalau bersama arah kiblat, mengarahkan ke arah kiblat itu boleh. Yang tak bolehnya buang air. Air kecil, air besar, jangan kita arah kiblat. Dan jangan kita membelakangkan kiblat. Makruh kalau tempat yang sudah tersedia, macam tandas, ni dah siap dibuat dengan pintu dia, dengan dindingnya, hukumnya makruh kalau menghadap atau membelakangkan kiblat. Tapi kalau di tempat fagha, di luar kawasan lapang, kita dalam perjalanan sekali nak buang air, mana ada tandas, nak cari tandas kat mana padang pasir, kita pergilah mana-mana jauh. Cuma kita jaga arah kiblat, jangan kita pancut ke arah kiblat, buang air kecil atau buang air besar atau membelakangkan kiblat. Hukum dia haram. Kalau tidak ada dinding, kalau tidak ada apa saja, pintu dan sebagainya, kalau kita pergi tengok ada batu, maka kita berselindung di belakang batu, tak ada masalah. Ada pokok, tapi tengok pula pokok. Kalau pokok yang memang berbuah, kita pergi buang air kat sana, itu jadi makruh dan boleh jadi haram kalau menyakiti orang. Orang datang ambil buah, jelas dia mana berperak kat sini. Itu lagi lah. Jadi itu tak boleh. Kerana Nabi kata ittaqul la'anin, kita kena mengelak daripada membuat sesuatu yang mengundang kutukan. Jangan buat bagi orang kutuk. Celaka mana buang sampah, celaka mana kencing kat sini, celaka mana celaka. Itu yang kita kata kalau bulan Ramadan jangan main mencuri, memekik-mekik sampai pukul 3-4 pagi orang tu tidur. Celaka mana. Kalau satu orang kata celaka, 10 orang kata celaka, 100 orang celaka, bulan Ramadan tak celaka dia. Celaka orang tidur dia mekik. Jangan. Nabi kita elak daripada perbuatan yang boleh mengundang kutukan, celaan manusia. Jadi balik saya kepada tidur. Kita tuan nak tidurkan anak, boleh, tak ada masalah. Bagi kaki dia ke arah kiblat. Kalau bila kaki ke arah kiblat, macam katakan arah sana kiblat, saya tidur kaki saya ke sana. Bila saya bangun, maka apa yang berlaku, saya sudah melakukan sesuatu menghadap ke arah kiblat. Saya bangun duduk, dada saya ke kiblat. Itu satu benda yang sunat. Tapi kalau tuan-tuan tidur terbalik, macam kiblat di sana, saya tidur kepada sana, bila saya bangun duduk, saya sudah bagi belakang saya ke kiblat. Mana itu tidak sopan. Kita duduk depan ibu kita macam mana cara menghadap, bukan belakang. Jadi kaki itu dalam tidur kita arahkan ke arah kiblat, tak ada masalah. Boleh. Kalau mungkin adab Melayu lah, kita kata dia tak menggalakkan kita, sebenarnya memang boleh. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok kadang-kadang orang Arab, dia tidur di kaki kiblat, biasa. Memang benda tu biasa. Jadi itu cara solat bagi orang yang terlentas. Yang kita baringkan dia, tinggikan kepala dia sikit, dia menghadap ke arah kiblat. Dia jadi imam pun boleh. Imam pun boleh. Imam dalam keadaan duduk boleh. Imam dalam keadaan mengiring. Kita tengok dia berkat usia, kita minta untuk imam, dia teruskan tugas sebagai imam, dia pun boleh. Dia jadi imam sambil sendiri. Bila rukuk, dia bangun, dia rukuk macam biasa, sujud macam biasa. Kita makmum ikut dia. Ataupun dia imam dah terlentang, dah terlentang, kita dah juga khidmat dia sebagai imam, kita baringkan dia. Dia boleh baca semua, tapi tak boleh dah huzur. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim, amin. Kemudian dia baca surah, dia berrukuk. Kita berrukuk, Sami Allahu liman hamidah, dia angkat kepala, ayat tidak. Kita berrukuk, Allahu Akbar, dia sujud, dia angkat sikit lagi sujud bawah, kita sujud macam biasa. Boleh, tak ada masalah. Had sampai situ. Dan kita akan tengok lagi, itu sempadan, makna boleh imam, seorang menjadi imam walaupun dia sudah terlentang. Cuma tak adalah berlaku dalam masyarakat yang kita kekalkan imam
untuk jadi imam walaupun sampai terlentang. Mungkin kalau imam dah tak boleh, dia duduk kat rumah je, dia tak pergi masjid. Tapi ada setengah ulama-ulama, dia, saya pernah tengok ulama satu di Yaman, dalam keadaan dia uzur, bila dia tak mampu lagi nak, dia tak bukan kata duduk, sentiasa terbaring je. Tapi waktu solat, orang usul dia masuk masjid. Dia nak solat berjemaah juga, walaupun dia tidak imam, tapi dia solat di ujung dengan katil dia banyak solat. Habis nanti orang usul masuk di rumah, dan rumah dia bersebelahan dengan masjid. Jadi dia kata, dan jika lemah ia, maka solat dengan terlentang di atas belakang, maka mengisyarat dengan kepalanya, dia rokok dengan kepala, dan sujud dengan kepala. Dan jika lemah ia dari yang demikian itu, maka dengan kelopak matanya. Kalau dah tak boleh, kepala dah tak boleh gerak dah, cek habis, maka dia kena solat dengan mata. Ini tak boleh jadi imam, kerana kita tak tahu mata dia, kadang-kadang penyakit dia mau jadi. Kena orang mata ada yang kelip, kita rokok, dia kelip lagi, rokok lagi, apa jadi? Itu dah kita tak boleh ikut dia. Tapi kalau terlentang tadi boleh. Kalau dah ibadat dengan mata, kita tak tahu, itu tak boleh jadi imam. Dia sembahyang dengan mata. Kita ni semua akan lalu ni. Hari-hari mana kalau Allah menjaga usia kita sampai satu tahap, mata kita tadi, Allahu Akbar, masa tu mungkin mulut dah tak ada suara lah. Masa tu mungkin wuduk pun tak ambil lah. Tak ambil wuduk lah. Sebab apa? Sebab kita nak ambil wuduk ni bila kita mampu, kita pergi ambil wuduk. Atau bila tak mampu, kita suruh, kita minta anak, minta isteri tolong wudukkan saya. Tapi kalau kita nak cakap pun tak boleh, wajib kita suruh. Kita wajib suruh. Kalau nak cakap tak boleh, macam mana nak maka kita mungkin tak ada wuduk lah. Bila masuk waktu, anak kita kena datang, anak kena beritahu, Papa, waktu zuhur dah masuk, beritahu dia. Maka dia pun dengan mata dia tunggu saat masa. Kadang-kadang nak tunggu, nak datang malikil maut ni, Allah nak ampunkan dosa dia, Allah sengaja lewat-lewatkan dia dengan penyakit. Ada orang lumpuh terbaring sampai setahun, 2 tahun, ada yang lebih. Tak mati-mati. Orang kata lihat betul orang tua ni, bila nak jalan tak tahu, anak semua jadi cemas. Tapi rupanya kita jangan doa, ya Allah biarlah cepat sangat, biarlah cepat sikit, jangan lambat sangat, ni tak tahan lah, kami pun banyak kerja lagi. Kita doa bagi cepat jalan, cepat pul orang tua ni. Sedangkan Allah sedang nak bagi dia kebaikan, iaitu sakit-sakit yang datang di akhir-akhir usia adalah satu pembersihan dosa. Allah nak cucikan dosa. Allah bagi dia sakit, bagi dia terbaring, seksa, berak pun tak teratur, berak dalam pampers, kemudian makan pun tak teratur, semuanya terganggu, sistem hidup dia tak terurus sempurna. Jadi apa yang sedang berlaku, Allah sedang nak cucikan dia, Allah sedang nak bersihkan dia daripada dosa. Mungkin masa muda dulu dia hidup dengan seronok sangat, dia hidup dengan berfoya-foya sangat, hiburan dia lebih, dia gagal hidup sebagai seorang yang sempurna, tapi dia ada kebajikan. Dia mungkin masa dulu dalam dia mewah macam mana pun, dia tak lupa orang miskin. Jadi Allah nak balas kebaikan dia, Allah bagi dia sakit. Jadi kita dia kena sabar, layan orang sakit, layan sampailah dia meninggal. Jadi bila masuk waktu, kita bising, kita nak ambil wuduk kan, dia kita tak tahu, dia tak boleh bercakap, cuma kelopak mata dia masih berfungsi, maka masa tu dia solat dengan mata dia. Allahu Akbar, dia buka mata, bila rokok tutup, buka balik yang tidak, tunggu tutup pula, itu sujud. Itulah solat orang yang sedang uzur. Sebab tu dia kata, jika lemah ia dengan yang demikian itu, maka dengan kelopak matanya. Dan jika lemah ia, maka dengan melakukan rupa sembahyang dengan hatinya.
Redak mata pun dah tak boleh buka dah. Dah uzur sangat, dah sangat uzur. Mata tak, orang datang ziarah tak nampak. Orang datang ziarah tak nampak. Orang datang tak dengar tak nampak. Dah sangat uzur. Jadi apa yang ada? Dia solat dengan hati. Hati dia masih hidup. Hati dia masih hidup. Maka dia ingatkan dalam diri dia ingat. Dia ingatkan solat. Dia ingatkan solat macam mana? Dia ingat macam mana? Ingat dia sedang solat. Dia pun buat Allah Akbar. Dalam hati dia baca Fatihah. Allah Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Zuhur 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, subuh. Masih ada orang yang hati dia terus hidup walaupun jasad dia sudah cek. Ini orang yang sentiasa tak lupa Allah dalam kerja buatnya. Allah sentiasa ingat Allah, zikrullah di lidah dia, maka dia sentiasa boleh ingat Allah dalam solat sampai kita tak tahu itu dia dengan Allah sampai mati. Maknanya wajib ini kita kata wajib dia solat. Kalau dah dengan hati pun dah hilang, tak boleh buat dengan hati, itu maknanya matilah, habis kemampuannya. Dia kata maka tidak gugur solat selama ada akal. Akal kita adalah disebut sebagai sempadan akhir. Dia panggil haddut taklif, sempadan akhir. Selagi ada akal. Kadang-kadang akal dia ada masa ingat, ada masa lupa. Orang tua dan nyanyuk ingat lupa, masih ingat dia kena solat. Kadang-kadang bila dia ingat solat, dalam solat dia lupa, tak tahu apa dia buat. Kemudian dia ingat balik, buat apa yang terdaya. Buat apa yang terdaya selagi ada akal. Itu dia punya kaedahnya. Sebab itu disebut ulama, idza akhadha ma wahab saqata ma wajab. Bila Allah ambil apa yang Allah bagi, iaitu akal. Akal ni permata mahal. Manusia ni yang mahal pada diri dia bukan rupa, bukan tangan, bukan kepala, bukan kaki, tapi akal. Akal ni di hati. Akal ni yang mahal. Akal ni yang membuatkan manusia boleh berfikir. Akal. Jadi kalaulah akal tak ada, apa makna muka yang cantik? Apa makna badan yang kuat? Apa makna kesihatan dan sebagainya? Kosong. Sebab itu akal itu besar. Disebut dalam satu hadis, al-jawahir arba'. Permata diri manusia ada 4. Yang pertama al-aqlu, akal. Akal itu permata. Yang kedua agama. Agama itu adalah permata. Yang ketiga sifat malu. Sifat malu itu permata. Yang keempat amal-amal kebajikan. Tangan dia tahu macam mana nak buat baik, mulut dia tahu macam mana cakap baik, itu permata. Tapi kena jaga. Permata ini boleh hilang, boleh dirampas, boleh diambil dengan tempat juga. Akal boleh hilang dengan marah. Sebab itu bila dah marah ni, orang hilang akal. Anak sendiri dia pukul, harta benda di sini dia hancur rosak sebab marah. Mengamuk semacam habis semua, itu marah. Lepas itu jaga akal. Kita bukan tak boleh marah, tapi marah dia ada hadnya. Kalau dah sampai satu tahap, kita cepat-cepat atasi. Kalau kita sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, baring. Kalau tak selesai juga, bangun pergi ambil wuduk, bangun solat. Cuma jangan solat masa marah. Jangan kita duk marah anak kita, azan kita marah-marah, kita bersolat. Dalam diri kita masih tak puas hati. Enggak. Solat kita salah. Cuma kita ambil wuduk. Maka kerana marah adalah datang daripada syaitan, dan syaitan itu dijadikan daripada api, dan api akan kalah dengan air. Sebab itu kita ada. Jadi akal jaga, jangan rosak dengan sebab marah. Yang kedua agama. Agama ni boleh hilang, boleh rosak dengan khianat dengki. Tak boleh tengok orang senang, ada je dengki ni.
hasad dengki ini habis, membuatkan kita tak ada agama. Memang banyak hari suami isteri berdengki, anak bapa berdengki, abang adik berdengki, habis agama tak ada. Kalau sanggup kita nak letak racun dalam makanan dia mampus. Sampai macam tu sekali dengki kita. Jaga. Habis kita punya agama. Yang ketiga, malu. Malu ni satu kehormatan, satu yang ada nilai. Manusia ni kalau malu dengan siapa? Malu dengan orang saleh, mana orang-orang agama, untuk imam, untuk guru. Boleh tak kita buat satu depan dia? Dengan kawan mungkin kadang-kadang kita tak malu. Dengan kawan-kawan ni terlanjang tak apa, kau punya aku je, pakai seluar dalam je tak apa. Kadang-kadang kita tak rasa malu. Pelajar-pelajar duduk dalam hostel, 2 orang satu bilik masing-masing, bila tidur malam pakai seluar dalam je, tak ada malu pun. Itu dengan manusia. Cuba dengan ulama, dengan orang ahli agama, orang yang ada salahiyah ni, malu kita nak buat sesuatu yang tak sepatutnya, maka itu dikatakan malu. Malu ni boleh hilang dengan apa? Dengan sebab tamak. Dia punya tamak ni halo apa? Habis sampai satu peringkat hilang kan? Kalau dia nak seronok nak hidup bergaya. Sekarang ni masalah macam contohnya anak-anak perempuan sekolah-sekolah, nak hidup tak ada handphone dengan kawan-kawan, halo apa? Dia tak kira, kadang-kadang dengan cara jual diri pun tak apa, layan nafsu orang pun tak apa, dan sebagainya. Jadi jaga, jangan sampai kita halo apa, tamak, nak sampai tak cukup, hilang malu. Bila hilang malu, kata hadis yang berlaku di atas lidah-lidah ulama disebut, idza lam tastahi fasnah ma syi'ta. Ini hadis yang disebut oleh setiap nabi-nabi kepada umatnya, sampai Nabi Muhammad memberi kepada umatnya. Apa kata Nabi? Idza lam tastahi fasnah ma syi'ta, ataupun fasnah ma syi'ta idza lam tastahi. Kalau kau tak malu, buatlah apa kamu suka. Kalau kamu dah tak malu, buatlah apa kamu suka. Dan yang keempat, amal-amal saleh. Amal-amal saleh ni boleh hilang dengan apa? Dengan mengumpat, umpat sana, umpat sini, umpat sana, umpat sini, habis. Pergi haji balik habis, pergi umrah balik habis, mau pergi berhabis, bukan berhabis apa, berhabis pahala. Ada mengumpat. Jaga. Kita balik pada akal. Akal dan tuan-tuan, apa dia? Satu permata mahal. Sebab itu selagi ada akal, disebut ulama, idza akhadha ma wahab, apabila Allah ambil apa yang dia bagi kita apa? Dia bagi kita akal. Bila dia ambil akal kita, saqata ma wajab, maka gugurlah segala kewajipan. Tak ada apa lagi lah yang wajib. Sembahyang, orang macam gila. Orang gila apa dia buat? Tak wajib lah. Puasa tak wajib, zakat tak wajib. Zakat wajib. Orang gila zakat wajib, minta maaf. Puasa tak wajib, solat tak wajib, haji tak wajib. Tapi boleh kalau dia buat haji. Kalau bawa orang gila pergi haji, boleh sah. Cuma orang yang sihat niatkan untuk dia. Macam kita bawa baby, kita pakai dia buat haji, boleh. Tapi orang gila tak boleh solat. Kita tengok macam mana kedudukan orang gila. Kalau lahir lagi dah gila, sampai mati, maka dia adalah khadam dalam syurga. Dia jadi khadam dalam syurga. Mak bapak dia khadam. Kalau dia lahir, dia tak gila lagi, dah balik, jadi seorang yang sangat baik dengan agama, tiba-tiba gila, dia ada syurga. Dan dia dapat nikmat kerana dia pernah beriman semasa dia elok, otak dia waras, kemudian dia gila. Ataupun kalau dia lahir dia tak gila, kemudian dia beragama kufur, dia bapak dia kafir, dia memang kafir, syirik, tokekong semua, lepas tu jatuh gila sampai mati, maka dia neraka. Ada kufur ni, walaupun seketika mati dengan kufur, habis neraka tempat. Jadi orang gila, macam mana kedudukan solat ni? 20 tahun tak sedar, gila, maka itu semua luput macam tu je, pupus. Bila dia dah sembuh, dia dah sihat,
Dia mula tengok, mana saya sekarang? Rupanya 20 tahun dia gila. Dan bukan dia sengaja. Kalau sengaja gila tu kena khabar. Dia sengaja macam mana? Dia telan pil banyak sangat. Dia ambil dadah lebihan sampai hilang akal. Gila. Itu kalau dia sembuh, dia kena khabar 30 tahun kena khabar. Solat puasa semua. Dan dia sengaja. Kalau dia tak sengaja, dia tak tahu, dia ingat air biasa, dia minum, sekali jadi gila 20 tahun. Maka solat gugur, puasa gugur, semuanya tak kena khabar. Bila dia sembuh, dia macam baik, semuanya tak ada apa, mulakan balik dengan perintah. Itu gila. Dan di sana ada pengsan. Kalau pengsan, orang tak sedari, jatuh pengsan, koma. Dan sekarang banyak berlaku aksiden, koma, seminggu, sebulan dalam hospital. Ada dekat TMB satu kawan saya, katanya dia koma 6 bulan. 6 bulan tak sedar. Jadi macam mana solat dia? Solat dia gugur, tak payah apa-apa. Puasa dia kena apa? Dalam 6 bulan dia sedar-sedar. Tanya bulan apa dah sekarang? Ini baru satu Zulhijjah. Ramadan mana ada kau pengsan? Dia kena khabar. Dia kena khabar. Puasa kena khabar. Macam perempuan dalam haid, perempuan dalam nifas, maka puasa kena khabar, solat tak. Orang yang pengsan, dia kena khabar puasa, tapi tak kena khabar solat. Kalau dia pengsan seminggu ke 10 hari ke, tak ada masalah. Koma dia panggil. Memang ada hari ini orang tak sedar, tak sedar dengan sebab aksiden, terbaring, nak kata mati tak mati, masih ada pernafasan tapi tak sedar. Maka dalam sepanjang tempoh itu, maka tuntutan solat gugur, tuntutan puasa dia kena khabar bila dia sembuh. Itu yang kedua, gila, pengsan. Yang ketiga, tidur. Tidur ni pun hilang akal. Disebut dalam hadis, laisa fil naumi min tafriq. Tidur tu bukan suatu yang kita kata, suatu yang kita mampu untuk mengatasi diri kita, bukan satu yang melampau. Kita tidur, biasa kita tidur. Kadang-kadang kita penat, letih sangat, kita tidur, sedar-sedar waktu dah habis, dia tidur. Syaratnya jangan tidur waktu masuk. Waktu tak masuk lagi, dia naik bas, dia tidur. Sekali jaga pukul 6 sebagai contoh. Maka zuhur dia mana? Itu dimaafkan. Mana tak berdosa, tetapi dia kena khabar. Kerana kita ada 4 uzur. 4 uzur untuk kita tidak melakukan solat. Uzur pertama ialah lupa. Terlupa, tak ingat kerana kita lampau sibuk. Kebetulan hari pula hari menyambut menantu baru. Dia pun pakai baju Melayu bukit besar. Bersalah masuk bukit, tukar baju, kain baju lain pula. Terlupa solat, sedar-sedar tak kasar, tak dosa. Tapi kena khabar. Kena khabar. Jangan buat tak khabar, tak boleh. Jangan dia kata tak terlepas. Buat macam mana? Nabi kata, man nama an salatin aw nasiha fal yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur atau terlupa, maka bila dia sedar, dia kena khabar solat. Itu yang pertama, lupa. Yang kedua ialah tidur. Tidur ni macam mana? Sebelum waktu. Dan terlajak sampai habis waktu. Dia pergi mancing balik pukul 4 pagi. Nak tunggu subuh pukul 6, 2 jam dia pun tidur. Sekali memang tidur lajak. Walaupun dia kena pesan, beritahu, tolong kejut bapak. Jangan pula dia kata, jangan kejut bapak tau, bapak tidur ni. Ada dengan bapak macam tu. Dia marah kalau kejut, bergaduh besar. Tak. Kalau dia memang berpesan, dia pakai jam, dia semua dia buat, tiba-tiba tak jadi. Dan kita pula wajib tak kita kejut. Kita tengok satu orang tidur, wajib tak kita kejut? Wajib kita kejut kalau tidak mengundang bahaya kepada orang yang tidur. Kalau kita tengok dia tidur sedang dalam keadaan sangat berat, kalau kita kejut boleh menjadi satu kejutan, mati itu.
Kerana dia punya dengkur dia dengan tidur dia tu terlampau berat. Kita kena tunggu sampai nanti bunyi dengkur tu dah mula turun dah. Kalau dia bunyi macam macam kilat, macam burung kilat, dah makin turun. Bunyi perlahan, kejut perlahan. Dalam keadaan bunyi kuat dia terkejut, jadi satu kejutan, mungkin mati. Maka di situ tak wajib, kita tak boleh kejut, biar aja. Kalau dalam keadaan biasa, normal kita sunat kejutkan dia, kejutkan bangun, tepuk. Jadi itu tidur. Kalau waktu dah masuk, dia ngantuk, waktu dah masuk, maka macam mana? Maka dia, kalau dia yakin yang diri dia mempunyai kemampuan untuk bangun, dia dapat tidur setengah jam dah cukup lah. Kadang-kadang kita ni ngantuk, bawa kereta, ngantuk nak bawa tak boleh, jangan terus bawa, nanti seksa kita. Kita berhenti mana-mana tempat rehat, kita tidur, dapat setengah jam, hilang ngantuk. Apa? Macam itulah dengan solat, kita dapat setengah jam tidur, tengok waktu masih ada, abang solat boleh. Tiba-tiba kita dah yakin memang boleh bangun, tak terjaga juga, maka itu tak berdosa. Itu uzur yang kedua. Nabi kata laisa bin naumi min tafrid. Kalau tidur dia memang tak, terutama kalau anak-anak muda lah, anak-anak kita tidur dia memang nyenyak, kita angkat buah pun dia tak sedap. Kita usung letak macam mana setengah madrasah dekat pondok dulu, dia pergi tidur dekat sampang, sekali jin usung letak dekat longkang bawah. Kita kejut macam mana dekat longkang, nasib dekat longkang, letak dekat kubur. Tak apa lagi kubur, letak di tengah laut. Jin bukan tahu adab, dia bukan tahu hubungan dengan manusia, dia pergi buang tengah laut, tak sedara kita, mati kita macam tu. Jadi sebab itu jangan, kita tidur pun kena jaga juga, adab-adab tidur kena baca. Nak tidur malam kena baca sekuat-kuat Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, 21 kali tiap-tiap nak tidur. Pertama, kelebihannya Allah selamatkan kita daripada gangguan jin dan syaitan. Yang kedua, rumah kita tidak akan masuk pencuri, tapi kunci lah pintu, jangan tak kunci. Dan yang ketiga, Allah tak akan mati kita dengan secara tiba-tiba. Itu dia punya kelebihan. Jadi tidur ni benda yang luar kemampuan. Yang ketiga, uzur dia apa? Uzur yang ketiga ialah jamak. Itu uzur. Jamak macam mana? Kita tak solat zuhur. Kenapa tak solat? Saya nak buat jamak takhir. Itu uzur. Tak sempat masuk asar, meninggal, dia tak berdosa. Itu jamak, dipanggil uzur. Biasalah kita dalam perjalanan, kadang-kadang kita tak bawa waktu maghrib ni, bawa biar mata cerah, isyak nanti dah ngantuk, kita berhenti buat jamak, kita lewatkan solat. Bila kita lewatkan solat, tiba-tiba tak sempat meninggal ke apa saja, uzur dimaafkan. Dan yang keempat, dia punya uzur dia ialah apabila kita dipaksa. Kita dipaksa, diugut, engkau solat, aku tembak kepada kau. Kerana musuh-musuh ni kadang-kadang dia marah. Macam mana berlaku di India, saya dengar dulu, di Assam, antara tentera Hindu dengan orang Islam. Dia akan tanya, dia tangkap satu, tanya, awak Islam ke ataupun Hindu? Abjad, Musliman ya Hindu. Siapa mengaku Islam, tembak. Jadi setengahnya mengaku Hindu, ambil apa colek sikit bagi dia tengok, kerana dia tak dibunuh. Tapi yang pandai lagi dia buat macam gila. Itu Hindu tak, Islam tak, lepas macam tu je. Tapi tak semua orang pandai buat gila. Jadi itu dia punya kedudukan dia. Empat ini dipanggil uzur. Empat adalah uzur. Jadi maknanya muzakarah kita hari ini ialah wajib solat dalam keadaan berdiri. Jadi berdiri ni tuan-tuan, macam mana saya sebut di awal, dia adalah satu rukun yang bercampur. Rukun yang bercampur, maksudnya bercampur apa? Bercampur dengan syarat. Rukun yang dia adalah syarat. Itu dia rukun yang bercampur. Apa syaratnya? Syarat sah takbir, syarat sah Fatihah, mesti dalam qiyam. Mana kita tak boleh takbir sambil duduk, kemudian kita bangun, tak boleh. Kalau solat sunat tak apa. Solat sunat kita takbir Allahu Akbar sambil duduk, kemudian kita bangun berdiri, tak ada hal.
Tapi kalau solat fardu mesti berdiri, mesti menghadap kiblat. Dalam keadaan berdiri kita takbir Allah. Maka berdiri itu menjadi syarat kepada takbir. Berdiri juga menjadi syarat kepada Fatihah. Kita tak boleh baca Fatihah separuh berdiri, separuh duduk, tak boleh. Kena habiskan Fatihah dalam keadaan berdiri. Jadi berdiri adalah rukun, berdiri juga adalah syarat. Rukun yang mana kita sudah sebut sekarang, rukun yang ketiga, dan syarat dia ialah syarat kepada sahnya takbir. Syarat dia juga ialah syarat kepada sahnya Fatihah. Maka dipanggil dia adalah rukun yang bercampur, rukun dan syarat. Dua benda yang kita akan jumpa. Satu ialah al-qiyam, rukun yang bercampur, rukun dan juga dalam masa yang sama dia adalah syarat. Syarat apa? Syarat untuk sahkan takbir. Syarat untuk apa? Untuk sahkan kita punya Fatihah. Itu dia punya kedudukannya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup untuk sampai di sini. Dan sebelum saya tutup majlis, maka saya nak buka kepada tuan-tuan yang ada kalau ada soalan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Satu soalan Ustaz. Ini mengenai paspor dan membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam Fatihah. Jadi orang tu paspor. Jadi dia baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum baca Fatihah. Jadi oleh kerana dia baca benda yang sunat, jadi dia tak boleh habis Fatihah dia. Pasal walat dolin tu dia tak baca walat dolin. Pasal dia nak sempat dengan imam untuk rukuk. Jadi adakah dia kira dia baca, dengan dia baca tu kira dia tak baca Fatihah? Kerana kalau dia tak baca Alhamdulillah syaitan itu, dia akan sempat baca Fatihah dia, maka ditanggung oleh imam. Jadi kalau dia baca tu macam mana keadaan dia? Jadi susah dia punya rakaat itu hilang. Jadi dia sembahyang kalau 4 dia 3 rakaat. Macam mana keadaannya? Baik, kalau satu orang baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebenarnya A'udzubillah itu pendek, masih pendek. Kalau ditinggal sikit je membaca sampai kepada tahap ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam dah rukuk. Habis sikit waladdallin, rukuk lah. Tak apalah. Tapi masalahnya kalau dia baca doa iftitah, Allah, imam dia dah lewat, imam dah baca surah di atas Allah, dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, maka imam di sini masalah dia nak buat macam mana? Dia kena baca sekadar doa iftitah tadi. Berapa perkataan ayat yang dia baca? 2 ayat yang kena baca Fatihah 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Rukuk. Kalau sempat bertemu dengan imam, dapat pahala. Kalau tak sempat, tak dapat. Maknanya kalau dia baca doa iftitah, ataupun tak apalah kalau kita kata dia baca a'udzubillah, dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, benda tu sunat. Kemudian lepas tu dia mula baca Fatihah. A'udzubillah satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam rukuk, turun. Dia dah baca sebahagian daripada yang sunat ni di orang kata ditampung dengan bacaan yang wajib sekadar sudah ada. Maka sekadar tu sudah ada, maknanya dia boleh turun rukuk. Jangan dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, imam rukuk, dia rukuk, sedangkan dia tak baca Fatihah. Itu tak boleh. Allahu Akbar, dia pun baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, imam rukuk, tapi dia dah baca a'udzubillah. Maka dia kena apa dia kena buat? Dia kena ambil sikit Fatihah untuk dia samakan dengan bacaan sunat tadi, baru dia rukuk. Kalau dia rukuk tanpa sedikit pun Fatihah, maka dia tak dapat rakaat. Tapi kalau dia Allahu Akbar, imam rukuk,
dia terus rokok. Apa pun tak baca. Imam dia takbir, imam sedang rokok. Allahu Akbar, rokok. Dapat rakaat sekiranya dia dapat bersama dengan imam. Dia ada masalah macam ni. Kita kata di sana ada dapat solat. Okay, saya pernah sebut saya dapat rakaat, dapat takbiratul ula, dapat makmum sebagai makmum imam. Jadi nak dapat rakaat, kita mesti sekurang-kurang sempat rokok sebelum masuk waktu. Katakan kita dah last asar, baca Fatihah rokok, azan maghrib, itu kita dapat solat sebagai adaan. Kalau tak sempat nak rokok azan, kita dikira khata. Dapat rakaat sekiranya kita sempat rokok sama dengan imam. Di sini ada 3 keadaan. Kalau kita rokok dan kita yakin memang dapat sama walaupun sekadar subhanallah, dapat rakaat. Ataupun kita yakin tak dapat, kita turun imam angkat, itu memang tak dapat rakaat. Atau kita ragu-ragu, mungkin dapat, mungkin tak dapat, berselisih, mungkin sempat, mungkin tidak, maka di situ kemungkinan dapat atau tidak, jawapannya tidak, kita kena tambah 1 rakaat, tambah dengan sujud sahaja. Itu dia punya kedudukan. Macam mana Ustaz? Jadi imam yang laju sembahyang zuhur atau sembahyang asar, kena senyap lah. Yang segala musnad itu ada. Jadi dia masbuk, dia lewat lah. Jadi bila dia sujud, makmum ni lah, makmum dia sujud, sedangkan imam juga qiyam rakaat yang kedua, tapi makmum ni masih sujud yang kedua lah. Jadi bila makmum ni dibangun untuk rakaat yang kedua, imam rukuk. Ketika tu makmum nak rukuk ataupun nak dengar Fatihah. Dan kalau kita sujud, dia ada 2 keadaan berbeza. Kalau kita sujud yang kedua, imam nak bangun, kita panjangkan sujud kita. Memang makmum boleh panjang sujud, tak ada masalah. Kita panjangkan sujud. Imam bangun, tak batal, kita panjangkan sujud. Imam bangun. Lepas kita selesai sujud, kita membangun. Allahu Akbar, bangun. Tak sempat nak baca apa, imam rokok, terus rokok dengan imam. Fatihah kita imam tanggung, dapat rakaat. Kalau baca bismillah, Kalau sekadar mana dia dapat baca, kalau sempat baca, kalau tak dapat baca, rokok terus sama dengan imam, maka itu dia dapat. Dia berbeza kalau dia dalam tahiyat awal. Patut imam bila dia baca tahiyat awal, dia dah habis, imam dah bangun, dia baca tak habis. Ini tak boleh. Dia tak boleh nak teruskan dengan tahiyat dia. Jangan dia baca, sedangkan imam sedang berdiri, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia sedang buat benda yang sunat, adapun imam buat benda yang wajib. Bila imam buat benda yang wajib, kita kena masuk ikut imam. Itu boleh batal, melainkan kalau kita niat mufaraqah. Tapi kalau dalam benda yang wajib, macam kita sedang sujud tu wajib. Imam qiyam tu wajib, kita panjangkan sujud. Bangun tak sempat, tak sempat berdiri, elok je imam rukuk, terus rukuk, dapat rakaat. Assalamualaikum Ustaz. Satu soalan. Yang pertama, bagaimana orang yang sakit, dia kencing melalui tiub ataupun buang air besar melalui tiub, macam mana dia ambil wuduk sedangkan tiub itu kotor dan bernajis? Yang pertama. Yang kedua, Ustaz sebut kaitan dengan 4 keadaan uzur. Salah satunya adalah bila dia lupa, terlalu sibuk. Ustaz bagi contoh berkaitan dengan kenduri, buat backwalk, sibuk sangat sampai lupa sudah masuk asar. Macam mana dengan orang yang dia tangguh-tangguh, bukan dia lupa tapi dia tangguh-tangguh sebab sibuk duk layan, dia ambil pitih daripada tetamu. Adakah keadaannya sama ataupun tidak sama? Allah. Tak, masalah orang yang pakai tiup ni, jadi air najis sentiasa keluar, air besar ke air kecil, itu tak ada masalah. Cuma kawal jangan bagi dia keluar terlalu, mana sekarang di dalam beg. Benda tu memang kita tak boleh nak ambil wuduk, jangan keluar, tuan nak ambil wuduk, dia mana faham bahasa kita, dia akan sentiasa keluar. Jadi tak ada masalah, sebab benda ni ditebuk. Yang boleh jadi batalnya, kalau kita memang semula lahir, daripada lahir dia ada saluran 2, satu keluar biasa, satu lagi bawah pusat.
Ada orang memang di bawah pusat, itu dia kena tutup waktu nak solat, dia kena tutup. Tapi kalau yang tebuk ni, ini bukan lahir, ini dah memang berlaku keadaan di mana kena batu karang ke apa dia tebuk. Ini bukan dibuat masa mana lahir. Ini tak batal. Ini keluar ke perut ni sama keluar ke mulut. Kalau keluar ke mulut tak batal, wuduk kita tak batal. Cuma kita tengok solat. Kalau kita tengah solat kita muntah, yang keluar air kosong, keluar daripada mana? Dalam perut. Itu yang batalnya bukan wuduk. Batal solat sebab najis. Najis tu batal, muntah tu nak batal, wuduk tak batal. Wuduk kita ada. Kalau baru minum, saya baru minum, tiba-tiba dalam solat terkeluar apa yang saya minum, itu tak batal solat, tak batal wuduk, buanglah. Solat saya sah, tak ada masalah. Jadi kalau yang tebuk tadi itu tidak membatalkan. Tapi kalau lahir memang ada kat sini lubang, bila dia nak buang air besar dia tarik keluar ke sini, itu batal. Ini semenjak lahir. Tapi kalau tebuk itu tak batal. Yang batalnya keluar daripada solat biasa. Jadi maknanya teruslah solat back tadi kita tak, kalau kita boleh tanggalkan dia, tanggal dia berhenti keluar, biar dalam tu kita solat sah. Macam bagi orang yang kencing taktus, orang yang kencing taktus, ataupun orang yang selalu ada penyakit mazi, air mazi selalu keluar, jadi dia nak ambil wuduk, dia kena basuh, dia kena balut. Jadi basuh dan balut, ambil wuduk, sembahyang, tak ada masalah walaupun air menitik keluar. Macam orang perempuan datang darah istihabah, darah terus keluar. Yang penting bila masuk waktu, dia bersihkan, dia tutup dan dia solat. Sepanjang solat darah keluar. Tapi tak meleleh keluar dalam apa yang ditutup tadi, tak ada masalah, solat biasa. Dan mengenai dengan orang yang melengahkan, itu satu dosa besar. Tak ada makna duit penuh poket tapi buat dosa dengan Allah. Kalau dia ingatlah, kalau dia ingat ini tuntutan solat, maka dia buat macam mana? Pergi buat jamaah. Tetamu ramai datang ni, tetamu ramai sahut datang, maka buat jamaah. Dia boleh buat jamaah, bukan tiap-tiap hari anak dia kahwin. Anak dia mungkin setahun satu, 2 tahun satu, 3 tahun satu. Tengok berapa banyak anak. Jadi hari tu saja yang dia sibuk, bukan tiap-tiap hari dia sibuk. Bukan kenduri orang pun dia sibuk. Bukan main sibuk lebih macam kenduri dia sini. Atau dia tuan rumah. Kalau pendatang yang mana tuan rumah? Tuan rumah tak mana hilang dia pergi solat. Jadi di situ dia boleh buat jamak. Jamak tak kena. Kalau masuk rumah ambil untuk supaya zuhur asar siap. Kemudian tunggu kamu, layarlah tetamu datang. Tak ada masalah. Boleh jamak. Tapi jamak tak ni, bukan jamak tak. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada 2 soalan berkenaan dengan darah istihadah. Yang pertama, boleh ke orang berdarah istihadah ni solat jamak? Yang kedua, apakah larangan-larangan bagi orang yang beristihadah? Darah istihadah tak boleh jamak. Kalau di dalam musafir, dia kena 2 kali wuduk. Jamak kalau musafir bolehlah jamak, tapi 2 kali wuduk. Wuduk pertama ambil solat zuhur, cepat-cepat dia pergi bilik air, dia bersih, basuh, tutup, ambil wuduk, solat asar. Jamak itu boleh. Tapi nak buat satu wuduk untuk 2 solat tak boleh. Tak boleh nak jamak kerana dia sedang berhadapan dengan darah istihadah, darah penyakit. Dan apa pertanggalan dia? Tak ada pertanggalan apapun. Semua boleh. Darah istihadah ni dia bukan darah haid, tetapi dia adalah darah penyakit. Semua boleh. Sehingga untuk bersama dengan suami pun boleh, tak ada. Kalau dia bukan darah haid, darah haid ni dia ada beza berbanding dengan darah istihadah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya nak tanya, kalau kita datang lewat imam dah sampai, imam dah bagi salam,
Tiba-tiba ada makmum yang lewat juga macam sembahyang maghrib. Dia lewat juga 3 rakaat tapi dia sempat ambil imam semasa dia tahiyat. Apabila dia bangun, kita terus ambil imam kepada dia. Tiba semasa tahiyat akhir sudah tu, dia sujud lama. Sujud tahiyat akhir tu lama. Kalau kita ni duk tunggu dia bangun ke kita nak pergi salam dulu ke macam mana? Bolehkah kita salam dulu ke? Baik. Kalau kita pergi ke masjid, kita solat, kita terlewat solat kita, jadi apa yang berlaku ialah imam buat maghrib 3 rakaat, kita sampai imam dah bagi salam. Kebetulan ada makmum, dia dapat 2 rakaat, imam bagi salam, makmum tambah 1, kita boleh ikut dia. Jadi soalan dia, kalau dia nanti dia sujud panjang, kita ikut dia, maknanya dia buat 1, kita lagi 2. Kita lagi 2 tak selesai, dia baru 1, dia sujud panjang. Kalau kita boleh tunggu, kita tunggu sujud sama dengan dia. Kalau ingat panjang sangat, kita pun sakit kepala kan, niat mufarakah bangun, buat 2 rakaat lagi kita. Oh, dia sempat tahiyat, kita tak sempat tahiyat. Jadi kita ikut dia sama-sama. Kalau kita nak ikut dia sampai salam, sampai biar dia sujud panjang, kita pun sujud lama juga. Cuma tengoklah cuek sikit kok dia tidur. Kalau dia tak tidur, dia sujud memang nampak dia sujud. Kita ikut dia. Kalau tetap kita niat angkat kepala, kita niat mufarakah bagi salam. Baik. Saya rasa